Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar kepada semua pengikut ataupun followers ruangan Tanya Dr. Said. Saya Dr. Said Ayub Said Mustafa Al-Qudri. Hari ni saya nak berkongsi tentang rahsia. Rahsia ni memang orang suka cerita rahsia-rahsia ni. Nak rahsia percuma pula tu. Dan apa rahsianya? Saya dah tulis kat situ. Sebab saya dapati ramai orang yang komplain, musim PKP ni pergerakan kita terkawal kan. Tak boleh gerak, apa lagi duduk je lah. Yang duduk senyap tu apa yang dia buat? Memang dia menternak lemak banyak-banyak. So apa jadi? Gemuk kan. Right. So minggu lepas saya dah sentuh kenapa sebenarnya kita tak sihat kalau kita nak gunakan gula. Kerana gula ni macam-macam. 3 perkara yang utama saya dah share. 1, dia boleh meningkatkan susceptibility ataupun bahasa Melayu ni lebih kurang dia memudahkan kita kena jangkitan lah. Sebab apa? Dia menurunkan kita punya sistem tahap ni, daya ketahanan tubuh, sistem imun. Okay, right. So itu tang gula kan. Dan dia juga bukan saja itu. Well, kita tahu kalau gula tu masuk, kita pula tak guna, asyik duduk je kan. So apa yang jadi memang dia akan tambah lemak lah. Apa lagi? Menternak lemak kan. So nombor 3 yang kita paling bimbang juga, gula. Saya dah ceritakan bagaimana dengan molekul fruktos yang ada terlekat dalam molekul gula tersebut boleh meningkatkan kadar keradangan kronik dalam badan. Allahu Akbar. So kita tahu keradangan kronik yang berterusan boleh buat apa? Lebih daripada 200 jenis penyakit yang bersangkut tentang keradangan kronik ini. So itu yang kita tak nak lah. Tapi sekarang memang fokus dia apa? COVID. Dah tahu gula ni tak sihat untuk COVID, elakkan. Gula tak sihat untuk gemuk, elakkan. Habis, apa alternatif dia? Ini saya akan bincangkan tentang alternatif gula. Well, kita rasa macam dah sebati dah duduk rumah sekarang kan. Dah lama dah musim PKP ni. Well, COVID pun mungkin pada peringkat awal dulu saya buat video cuma ada sekitar berapa ratus ribu, itu pun kita rasa banyak dah. Sekarang dah cecah 3 juta dah kan rakyat dunia yang mengalami COVID. Dan Alhamdulillah di Malaysia perkembangan yang sangat-sangat positif, sangat menarik. Ini berkat usaha kita semua yang memang patuh kepada PKP dan juga usaha keras daripada KKM dan juga frontliner semua. Tabik saya kepada anda semua kerana usaha anda telah membolehkan, usaha kita bersama-sama sebenarnya telah membolehkan kita ke arah graf yang nak sampai ke bawah dah tu. Nak sampai ke bawah. Dan sekarang kita tahu kita punya COVID sekitar berapa? 5,851 orang. Itu orang yang menderita. Tetapi apa yang saya nak cakap, daripada 5,851 orang tu, 4,032 dah sembuh pun. Maksudnya tinggal 1,000 je lagi. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah kan. Dan ialah ada juga yang bernasib malang, 100 meninggal dunia. Dan semalam menjadikan 31 orang saja. Alhamdulillah dah turun. Dan kita tak bolehlah nak challenge negara baju yang lain kan. Contohnya USA, dia punya jumlah yang menghidap COVID sekarang berjumlah sekitar 1,035,000. Ya Allah, ramai. 1,035,000 itu yang diagnose, belum lagi yang duduk berkeliaran kat luar sana. Dan kematian mereka sangat-sangat satu figure ataupun satu angka yang sangat-sangat orang kata tak tahu nak digest lah. 59,000 kat sana. Well, Alhamdulillah tak berlaku di Malaysia. Okey, hari ni saya akan cerita terus tentang musim PKP ni. Maksudnya Alhamdulillah kita dah buat social distancing dengan baik. Kita dah duduk rumah baik-baik. So janganlah kita biarkan apa yang kita buat baik itu terus ranap kan. So tapi tak apa, saya yakin kerajaan dah fikirkan kaedah yang terbaik supaya kita boleh exit PKP ni macam mana. Itu saya serahkan pada dorang. Tugas saya macam mana nak tingkatkan sistem imun badan kita. Sebab kita tahu sistem imun badan ini sangat-sangat penting
kan. So penting. Dan salah satu masalah sistem imun ni sebenarnya berkait apa dengan gula. So bagaimana kita nak elakkan gula? Sebab bukan saja kita nak elakkan COVID lah, kita pun nak elakkan jadi penternak lemak kan. Itu semua orang faham-faham sahaja. Okay, right. So kita tentang gula ni memang susah nak elak lah. Sebab sekali kalau kita dah sentuh gula ni, dia ada reseptor dalam otak kita macam kita makan, macam kita apa? Kita kena kokain tau. Kokain ni dadah. Maksudnya dah kena nak lagi, dan nak lagi. Sampai lagi lemak menjadi lagi. So ini yang kita nak elakkan. So bagaimana kita nak elakkan sebenarnya? Kerana saya dah bincangkan hari itu alternatif gula yang penting sebab di luar sana, contohnya kita masuk dalam supermarket lah kan, sini dekat Bukit Dutong ni ada grocer, ada Maidin. So, kalau kita masuk, dikatakan sekitar 77% bahan makanan yang dijual dalam supermarket itu mengandungi gula, sama ada jelas ataupun yang tak jelas. Right. So macam mana nak elak? Okay. So kaedah nak elak tu terpulang kepada kita lah. Kalau yang dah tersorok-sorok tu kita elakkan lah. Tapi kalau yang dah jelas tu, kalau kita tak elakkan juga, itu macam naas. Okay. So memang sepatutnya kita jangan tambah bebanan gula dalam badan kita. Sebab apa? Kalau ikut WHO, sekarang sasaran gula yang kita boleh tambah setiap hari, kita kena cap ni limitkan. Kita kena hadkan kepada berapa? 25 gram sehari sahaja. Ini gula tambahan, bukan gula dalam bentuk makanan lain-lain. Okay? 25 ni maksud 6 sudu, jangan lebih. 6 sudu saja, jangan lebih sehari. Sebab ada satu kajian menunjukkan dengan gaya hidup moden dengan kehidupan moden sekarang, seorang itu mengumpul sekitar 6 ataupun dia memakan sekitar 64 kilogram gula setahun. Banyaknya. Sama macam berat badan dia jugalah dalam setahun. So apa yang kita boleh kurangkan ataupun kita boleh elakkan daripada permasalahan ini? Apakah alternatif? Lain sangkut. Aduh, kat luar panas-panas elok, saya tak tahulah kenapa sangkut-sangkut pula. Okey. Tapi saya harap saya tak tersangkut lah. Dan kita harap kita pun tak tersangkut dengan gula tu. Okey, right. So, sekarang kita tahu sebenarnya di luar sana banyak alternatif gula. Ada yang menggunakan alternatif gula yang tak sihat. Okey, alternatif gula yang tak sihat. Saya bagi contoh alternatif gula yang ada yang secara tidak semula jadi. Yang tidak semula jadi. Antaranya ialah apa? Satu, saccharin. Okey, nombor dua, aspartim. Nombor tiga ada yang lama juga, benda ni kira evergreen punya sweetener juga. Nama dia acetylsulfame potassium ataupun acetylsulfame K. Dan juga satu lagi yang terbaru, agak baru, seperti sucralose. So, semua ini sebenarnya mengundangkan kontroversi. So, benda-benda yang tak natural ni memanglah bila kita rasa manis. Bila rasa manis, adakah dia bagus untuk badan? So, ini yang saya nak discusskan. Sebab kalau kajian menunjukkan bahawa alternatif pada gula ini, yang saya namakan tadi, saccharin, aspartim, sucralose, termasuklah acetylsulfame K, boleh meningkatkan berat badan, bukan menurunkan berat badan. So, kajian adalah kajian yang dibuat rasanya, yang mana dia ambil yogurt. Dalam yogurt tu dia campur yogurt lagi, dia campur acetylsulfame K, dan satu yogurt lagi dia campur dengan gula. Okay, right. Kemudian dia bagi 3 jenis yogurt ni kepada kelompok-kelompok tertentu untuk makan. Untuk makan selama 4 minggu tak saya. Dan didapati selepas 4 minggu, sepatutnya yang diorang ingat, yang makan yogurt dengan gula tu lah naik berat badan. Tidak. Yang dua lagi, yang makan alternatif kepada gula tu yang naik berat badan. So, nak katakan mereka ini bertindak sebagai alternatif gula yang sihat? Tidak. Maksudnya dia meningkatkan berat badan. Okey. Right.
So, kalau nombor 1 dah fail, bagaimana kajian-kajian seterusnya? So, kajian seterusnya juga menunjukkan bahawa dia boleh meningkatkan gejala metabolic syndrome. Metabolic syndrome ni penyakit yang berangkai-rangkai itulah. Kan? Sebab dia juga bersangkutan dengan meningkatkan keradangan kronik yang mana seterusnya akan meningkatkan rintangan insulin dan seterusnya boleh menyebabkan masalah diabetes, masalah tekanan darah tinggi, masalah kolesterol dan banyak lagi masalah-masalah, termasuklah kelainan kronik ini akan menyebabkan penyumbatan salur darah sehingga kan ini boleh menghalang salur darah, aliran darah yang biasa ke jantung dan dah sampai aliran darah tak sampai ke jantung, sakit jantung lah ceritanya kan, tak sampai ke bahagian otak, memang sakit otak, bukan sakit otak, stroke dia panggil. Okay, right. So kita dah tahu yang jenis tak natural macam saya katakan tadi, aspartim. Okay, banyak di luar sana pemakanan ataupun diet minuman-minuman yang dicampurkan aspartim. Saya memang sangat tidak syorkan kerana dia bukan menguruskan, dia menggemukkan anda. Walaupun dia kata 0 kalori dan sebagainya. Okay, right. Manakala apa yang saya nak katakan bahawa ada juga bahan-bahan lain seperti sukralose. Okey, sukralose ni saya nak cerita sikit. So, sukralose ini sebenarnya dia problem juga sebab dia turut menyebabkan masalah kerengsaan perut. Maksudnya mungkin perut tak selesa lah, kan? Perut tak selesa, kemudian dia rasa kembung, dia boleh cirit-berit dan ini antara masalah-masalah yang boleh menjadi gangguan kepada mereka yang mengamalkan gula sukralose. Di samping itu, dia juga boleh menyebabkan bakteria-bakteria baik dalam usus kita ni mati. So, bakteria baik ni menjaga kita punya keseimbangan hormon, keseimbangan imun sistem dan dia boleh meningkatkan glucose intolerance. Glucose intolerance ni adalah jejak-jejak kasih yang pertama menuju ke arah apa? Ke arah diabetes ataupun pre-diabetes. Okey, right. So, kalau anda dah faham, okey, so gula-gula yang tak natural ni tak bagus. So, apa gantian gula yang boleh dinasihatkan? Okey, right. So, saya nampak ada 3 perkara, ada 3 jenis gula yang baik. Antaranya satu, baru-baru ni memang famous sejenis buah monk fruit. Monk fruit ni dijumpai oleh kaum Hmong lah ni. Dan cuma bentuk dia tak cantik dan dia susah nak jumpa. So benda tu tak digunakan secara meluas. Monk fruit ni dia ni lebih kepada sejenis buah yang mempunyai kemanisan sekitar 150 kali ganda. Okay, 150 kali ganda daripada gula dan insyaAllah dia selamat, dia tak ada masalah kesampingan, tapi dia juga adalah salah satu daripada bahan, dia juga dikenali sebagai low han guo. Okay, sejenis bahan yang tak dikaji sangat oleh dunia barat, so diorang tak tahu lagi kesan sampingan dia macam mana. Tapi saya nak katakan gula ni ataupun gula daripada monk fruit ataupun pemanis monk fruit ini kadang-kadang dia juga mempunyai sedikit aftertaste yang kurang boleh diterima. Okey, then satu lagi yang saya katakan quite safe, sebab ini saya bagikan di tangga kedua, di tangga ketiga. Sebelum saya pergi tangga satu kan, tangga ke satu saya akan ceritakan apa sebentar lagi, tapi tangga ketiga tu saya akan cakap tangga ke satu ialah erythritol. Erythritol ni adalah jenis sugar alkohol yang quite well tolerated. Okay, erythritol adalah jenis sugar alkohol yang quite well tolerated. Maknanya bila kita cerita tentang sugar alkohol, dia memang ada kalori, dia bukan 100% zero kalori. Okay, right. So apa nombor 1? Nombor 1 yang saya ingin syorkan kepada mereka yang ingin jadikan sebagai alternatif kepada gula ialah
stevia. Okey, kata giti dan anda boleh cek, anda boleh tengok blog-blog oleh doktor-doktor yang terkenal di dunia. Okey, mereka akan bagi stevia ini sebagai number one antara pemanis semula jadi yang boleh digunakan, yang sihat, yang boleh digunakan untuk sakit kencing manis dan juga yang nak turun berat badan. Ini nak kurus ni, jadi saya cerita macam mana kan? Okey, right. So stevia ni dia 300 kali ganda lebih manis daripada gula tau. Okey, so 300 kali ganda lebih manis daripada gula, dan yang menariknya stevia ni dia boleh buat masak. Ni baguslah ni. Boleh masak, bukan saja buat air. Okey, bukan saja nak ganti gula biasa-biasa, dia boleh masak juga. Maksudnya dia boleh kena haba dan tak ada dia tak ubah pun. Kan? Dia tak ubah bentuk dia. Right. So stevia ni telah dikaji. Okay, dia boleh digunakan dalam resepi-resepi anda, masakan-masakan anda. Sebab kadang-kadang kita masak, kita campur gula juga. Bukan garam saja, kita campur gula juga kan. Ini nak bagi rasa tu. So, ini boleh digantikan dengan stevia tanpa ada masalah, kerana stevia tak pun tergugat disebabkan oleh suhu yang tinggi ketika anda masak. Okey, itu nombor 1. Right. Cuma setengah-setengah stevia yang ada kat pasaran, dia dah campur macam-macam. Sebab stevia ni maklumlah dia ada harga sikit, okay? Dia mahal sikit. So bila mahal sikit, so diorang campurlah dengan pemanis-pemanis sintetik yang saya dah ceritakan tadi. So bila anda beli stevia ni, harus hati-hati. Tengok betul-betul kat botol dia. Tengok dekat kotak dia. Dia tulis apa? Dia tulis stevia plus benda-benda lain. Ini yang bahayanya. Tapi memang bagi saya, kalau stevia saja okey, tapi stevia ni juga bergantung kepada bagaimana kaedah diekstrakkan. Dan kalau salah kaedah ni, apa jadi? Dia akan meninggalkan rasa yang memang tak sedap dekat belakang, dekat tekak ni, dia rasa tak sedap lah kan, dia rasa aftertaste. Right. Ini pun penting dari sudut formulation dia, bagaimana nak handle mereka-mereka yang buatkan formulation menggunakan stevia. Bagi saya, apa yang saya nak tambah? Kalau saya nak produk stevia yang baik untuk nak kuruskan badan, okey, ada 2 perkara yang memang cukup unik ini. Terutamanya kalau nak bantu untuk mengawal metabolic syndrome. Okey, penyakit darah tinggi, kencing manis, kolesterol tu kan. So, apa 2 perkara ini? Nombor 1, okey, ialah sejenis mineral yang kita tak perasan pun ada, sebab dia memang halus lah. Nama mineral tu kromium. Ini bukan kromium cat tu. Kromium cat tu ada juga, itu hexavalent kromium. Yang ini saya panggil trivalent kromium. Okey, memang kromium yang ada secara semula jadi. Dan dia ada dalam brokoli. Dan itu juga rahsia kenapa bila makan brokoli ni badan boleh kurus. Kromium dia tu. So, kromium ni kita boleh gunakan, kita campur dalam stevia tadi dalam bentuk kromium picolinate. Sebab kromium ni kita tahu bila kita makan kromium ni, dia susah nak serap tau dalam bentuk asalnya. Sebab tu bila kita campur dengan asid picolinate, jadi kromium picolinate, okay? So dia punya penyerapan tu memang naik berpuluh kali ganda. So ini yang kita nak. Sebab tu kita adakan dalam bentuk kromium picolinate. So apa kromium ni buat? Kromium ni satu perkara yang paling menarik yang saya nak anda ingat, namanya ialah GTF, Glucose Transport Factor. Okay, GTF ataupun Glucose Transfer Factor. Dua-dua tu sama lah. Satu angkut, satu lagi angkut juga kan? Transport dengan Transfer Factor. Okey, apa yang sepatutnya buat? Okey, kita faham. Saya cerita lah bagaimana gula ni dalam sel badan manusia. Bagaimana gula ni masuk dalam sel badan manusia. Okey, bayangkan dia tengah tunggu gula ni. Okey, so untuk gula masuk dalam sel badan, hormon so insulin ini dia akan membuka pintu sel untuk gula tu masuk. Okay, right. Tapi sebelum gula tu boleh masuk, dia akan duduk beratur dekat luar pintu sel tu dulu.
Okey, right. So sekarang kita dah faham. Gula masuk dalam badan, dia pergi beratur depan luar sel badan kita ni, nak masuk dalam badan. Dia tengah tunggu insulin buka pintu. Insulin pun buka pintu. Tapi bila insulin buka pintu, okey, ada satu bahan yang akan menolak gula yang beratur kat luar sel ni masuk ikut dalam pintu tu. Nama bahan tu apa? Kromium. Okey, anda faham. So, masuk di sini, walaupun insulin dah dibuka pintunya, maksudnya pintu satu dah dibuka oleh insulin tadi, tapi kalau tak ada benda yang push, gula ni masuk dalam sel, dia masih tak masuk dengan efisien lagi. So, penting di sini, kita tahu apa yang saya nak katakan, kromium adalah GTF ataupun sejenis bahan yang menolak ataupun menggegarkan gula ni supaya cepat-cepat masuk dalam sel. So, bila gula cepat-cepat masuk dalam sel, apa yang akan berlaku? Tahap insulin akan tinggi dalam darah. Bila tahap insulin tidak tinggi dalam darah, apa yang berlaku? Badan kita dah dibebaskan daripada mod menimba lemak. Kenapa? Insulin saya cerita satu lagi. Bukan utama insulin satu lagi ialah dia menjaga lemak badan dia ni, lemak ni daripada dibakar. So, selagi insulin ni tinggi dalam darah kita, dia tak akan bagi apa? Dia tak akan bagi lemak kita dibakar. Sebab itu kalau anda nak kurus, sebelum sarapan, jangan makan benda yang meningkatkan insulin anda. Kalau tidak, anda tak akan sembuh pun. Dia deling benda tak nak. Kan? So, itu sebab kita nak hilang insulin cepat-cepat. Maksudnya kita makan bila masuk rasa insulin belah kau. Kan? Baru lemak tu dia akan bakar. Okay, right. So, kalau kita dah tahu, bila ada kromium ini, dia menggerakkan gula cepat-cepat masuk dalam sel, jangan bagi insulin naik tinggi, dan ini sebenarnya akan menggalakkan lemak anda ataupun badan anda berada dalam mod membakar lemak. So inilah apa yang saya ceritakan. Maksudnya kromium ini sangat-sangat penting untuk mewujudkan keadaan mod membakar lemak bagi tubuh badan anda. Faham? Okey, right. Kalau faham kat situ, apa lagi yang saya rasa saya nak campur dengan stevia tadi supaya dia membakar lemak tadi saya tulis sampai meleleh-leleh tu, kan? Okey, saya campur dengan biotin. Okey, biotin ni sejenis vitamin B, B7 nama dia, dan biotin ini dia ni yang menariknya, dia meningkatkan resting metabolic rate. Faham tak apa resting metabolic rate tu? Resting metabolic rate ni ialah kadar anda membakar lemak, metabolisme badan anda, enjin badan anda sewaktu rehat. Dan kalau sewaktu rehat, kadar ini dinaikkan, so apa yang akan berlaku? Anda akan bakar lebih banyak lemak, lagi cepat kurus. Itu apa yang anda nak, kan? So, itu penting biotin. Dia juga membantu bersama dengan kromium picolinate ini, bukan saja untuk melancarkan metabolisme gula, tetapi yang penting dengan pelancaran metabolisme gula itu bukan saja anda kurus, tetapi dia juga boleh menghindari metabolic syndrome. Apa dia metabolic syndrome? Saya cakap apa dia? Kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Kan best tu. Anda boleh kurus dan sihat dengan satu waktu. Dan yang terbaik, apa yang berlaku ialah anda boleh nikmati manis tanpa gula. Zero kalori. Kan best. Zero kalori, tapi anda minum manis. Wow. So, itu yang terbaik. Dan buat masa ni, alhamdulillah, stevia berada di tempat pertama, top, nombor 1, tanpa kesan sampingan. Boleh diamalkan secara sihat, tanpa ada masalah. Tak kira lah bagi pesakit diabetes ke, pesakit kencing manis. Diabetes sama lah, kan? Darah tinggi ke, jantung ke, dan sebagainya. Okay? Right. So, sebab itulah saya gunakan ini dalam jus mencair ataupun jus membakar lemak. Jus membakar lemak yang saya gunakan
stevia. Saya gunakan stevia. Itu satu rumus yang memang ngam. Memang ngam untuk bakar lemak. Tapi takkan nak makan titik macam tu saja. So, kenalah ada bahan yang boleh membantu membakar lemak. Apa nama bahan tu kan? Okay. So, ini yang saya katakan untuk menengahkan ni terbalik. Macam mana terbalik? Namanya Stevex. Okey, Stevex ini adalah kombinasi stevia natural yang dah dikurangkan aftertaste tu. Maksudnya anda makan tak ada lagi rasa kelat-kelat pahit-pahit dekat belakang tekak ni. Okey, kemudian dia campur dengan chromium picolinate, campur dengan biotin. So ini adalah formulation dia. Tapi apa nak buat? Takkan nak tonggang macam ni kan? Tak jadi. Okey, so saya dah buat dia dalam satu rumusan iaitu resepi membakar lemak. Resepi membakar lemak. Apa resepi membakar lemak tu? Saya gunakan sejenis bahan saja yang paling mudah cari dalam dunia, iaitu limau kasturi, kalamansi kan. Okey, so limau kasturi ni saya gunakan sebab apa? Dia mempunyai kalori yang paling rendah. Okay, dikatakan hampir dia punya kalori sebiji tu cuma 12 ke bawah. 12 kalori ni kalau anda berjalan buat kerja rumah tak sampai 3-4 minit tu dah habis dah. 12 kalori tu dah terbakar pun. Okay, kalau naik basikal tak sampai 1 minit dah terbakar pun 12 kalori. Maksudnya 12 kalori tu sikit lah. Okay, right. Sebab kita nakkan jus yang boleh membantu kita menghilangkan tenaga waktu kita berbuka puasa kan. So inilah jus yang paling baik. Sebab apa? Didapati dengan kesan vitamin C, vitamin A yang ada dalam limau kasturi tadi, dia boleh menghilangkan dahaga dengan baik. Dan apa lagi kesan limau kasturi ini? Sebab dia bagus kerana dia ada kesan dia ada kesan membuang bahan-bahan lemak yang tak sihat dalam badan kita itu, sehingga kan ada yang katakan anda minum limau kasturi sebenarnya dia akan menghilangkan bau-bau badan anda. So kalau bau badan anda tu macam masyam kurang saya kan, amalkan limau kasturi. Dan limau kasturi ni menarik sebab ada juga kajian menunjukkan dia juga boleh menyihatkan buah pinggang anda. Okey, terbaik untuk digunakan sebagai satu bahan yang boleh menghilangkan dahaga sewaktu berbuka puasa. So saya nak ajak ramai-ramai orang, rakyat Malaysia semua, waktu berbuka puasa gunalah resepi yang saya namakan jus pencair lemak ini. Yang penting kena kombinasi dengan apa yang saya katakan tadi, Stevex tadi, kerana kesan GTF-nya yang kita nak, kesan meningkatkan dia punya metabolic rate tu yang penting. Okey, so bagaimana nak buat? Okey, saya dah buat resepinya, mungkin ada video, tapi saya ulangkan sekali, mudah saja. 5 biji limau kasturi, okey, 3 biji dikupaskan kulit, 2 biji tu tinggalkan kulit sebab pada kulit tu ada bahan-bahan penting limau kasturi, antaranya seperti nobiletin. Okey, nobiletin ini dikaji, ada kajian menunjukkan nobiletin ini yang dikaji telah menunjukkan bahawa dia juga mampu untuk menurunkan rintangan insulin, menurunkan kolesterol, dan ada kajian terhadap, ini saya pernah cerita, kajian terhadap tikus yang gemuk boleh jadi kurus. Tikus gemuk boleh jadi kurus. So ini kesan limau kasturi dengan nobiletin pada kulitnya. So dua tak buang kulit, kita blendkan sekali dengan biji-biji dia tu, blendkan. Kemudian kita tapis masuk ke dalam, masa blend tu kena tambahlah air. Kalau tidak, blend saja tak jadi. Okey, tambah air 500 ml. Kemudian tapis, masukkan dalam gelas. Dan dalam gelas itu kita tambah Stevex ini yang mengandungi, ingat apa? Chromium picolinate dan juga biotin tadi. Sebanyak 2 hingga 3 titik mengikut tekak masing-masing lah. Okey, gunakan dalam sehari sewaktu anda berbuka puasa dan sewaktu bersahur, 2 kali sehari. Ini yang saya syorkan. Okey, dan kecuali anda sahur tak makan sangat. Okey, setengah orang dia tak makan sangat sahur, dan boleh gunakan kalau ketika anda berboleh ke. Okey, 2 kali sehari. Okey, jus membakar lemak ini saya yakin habis saja berat badan, habis saja MCO ni, anda akan keluar daripada rumah anda. Okey, habis saja PKP ni, anda keluar daripada rumah,
mana anda nak pergi? First kali anda akan pergi kedai baju, sebab baju-baju yang ada semua dah tak muat. Stay tak macam tu. Nak raya kan. Okay. So kita raya dengan baju baru dengan saiz yang baru. So itu tujuan saya, insya-Allah. Bukan saja dia sihat, tetapi dia juga boleh memberikan orang kata confident yang lebih lah. Anda tak lagi jadi penternak lemak yang sejati, tetapi sekarang anda menjadi pembakar lemak yang sejati. Right. So jangan lupa, okay, Stevex dia mengandungi chromium picolinate dan biotin bersama dengan stevia yang kurang aftertaste. Dan inilah yang mana anda boleh dapatkan supaya boleh membantu membakar lemak anda apabila dibancuh dengan limau kasturi tadi. So, okay, right. So, banyak sangat orang postkan bagaimana nak dapat tu, sempat cakap apa beli kan. So, kliklah di mana link yang anda suka. Okay, right. Sebab sekarang kita ada promosi. Promosi yang gila-gila dahsyat. Apa yang saya cakap gila-gila dahsyat? Mereka yang beli Stevex ini sempena bulan Ramadan, sempena nak hari raya, sempena anda nak beli baju saiz yang semakin kecil, okay, kita ada promosi, iaitu beli 1 botol percuma, anda dapat 3 botol tahu. Okay? Maksudnya 3 botol Stevex pada harga 1. Wow. Kalau dulu anda kena beli 3 botol, sekarang beli 1 dapat 3 botol. So itu promosi yang gila di luar minda. Sekarang untuk Stevex khusus buat rakyat Malaysia sebagai penghargaan daripada saya, daripada SKV untuk anda di musim PKP ini, supaya anda kekal maintain berat badan, supaya anda kekal maintain daya imun yang sihat tanpa tambahan gula. Tapi ingat saya lupa nak cakap. Setengah orang ada juga dia tak tahu mana nak dapat benda Allah Stevex ni. Okay. So apa yang dia buat, dia buatlah limau kasturi, dia buat semua ikut resepi. Last kali dia campur dengan gula. Aduh, fail. Jangan buat jus limau kasturi last kali campur gula. So anda dah fail kalau dekat situ. Sebab dia dah ada kalori, dia dah ada benda-benda yang meningkatkan keradangan kronik. So ini semua memang tak sesuai. Okay. So penting, okay. Sekarang hubungilah link-link yang mana ada, saya tengok pada direct situ. Okay, kita ada promosi, beli 1 botol dapat 3 botol Stevex. Okay. Dan kita juga fikir apa lagi kita bagi kepada rakyat Malaysia, sebab musim PKP ini masing-masing boleh minta tolong apa. Saya dah tengok ikan tengok saya tengok ikan. Okay. So apa yang boleh buat, saya dah tulis 1 buku bagaimana nak kuruskan badan. Bagaimana nak kuruskan, nak maintain berat badan dengan selamat, dengan orang kata semula jadi, dengan anda boleh makan. Anda boleh makan tapi boleh kurus badan. So teknik-teknik ni yang penting yang saya kongsikan dalam buku e-book yang saya beri percuma, yang diberi percuma kepada mereka yang mengambil promosi Stevex ataupun promosi pemanis semula jadi yang mengandungi bahan chromium picolinate dan juga biotin yang meningkatkan metabolic rate, yang meningkatkan pembakaran lemak secara semula jadi, insya-Allah. Okey, so saya harap kita ambil challenge ni. Kita ambil challenge ni di musim Ramadan ni. Ramai-ramai kita semua buka puasa dengan jus pencair lemak ini. Jangan lupa jus limau kasturi 5 biji bersama dengan 2 hingga 3 titik Stevex. InsyaAllah dah baik guna ini selama sebulan. Dan lihat selepas bulan puasa apa jadi kepada bentuk anda yang semakin ramping itu. Wow. Okey, so itu pesanan saya, dan saya harap pada mereka yang rasa apa yang saya kongsikan ni berfaedah, mereka yang nak bagi kepada sahabat-sahabat anda. Saya tahu ramai luar dekat sana bila musim PKP, apa yang berlaku, PKP anda makin lama bukan dia naik, tapi dia mengembang macam kan. So, right. So, please, okay,
share dan like live ini kepada rakan anda dalam Facebook anda mungkin supaya lebih ramai rakyat kita, rakyat Malaysia ataupun sesiapa yang melihat ruangan tanya ini dapat menikmati jus pencair lemak ini. Anda mampu dalam bulan puasa ini membakar lemak anda meleleh-leleh begitu. Okey, insya-Allah. Dan ingat like dan share, tolong like dan share. InsyaAllah saya akan keluarkan lagi banyak e-book percuma. Cara anda like dan share lah. Kalau tidak, tak ada semangat saya nak like, saya nak keluarkan e-book kan. Nak menaip tu satu hal kan. So like dan share video ini ataupun live ini. InsyaAllah saya akan tulis lagi banyak e-book untuk diberi percuma kepada anda di luar sana. Okey, right. Dan jangan lupa ada juga Facebook page saya namanya Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Jadi mengenai selama info-info tentang bagaimana cara nak jaga diabetes, nak elakkan diabetes, nak jaga komplikasi, nak sembuhkan, nak semua sekaligus itu. Ada beratus-ratus video dalam itu. Siapa yang nak join, type dekat atas sebagai Hidup Bahagia Tanpa Diabetes, join. Okay, right. So hari ni dah hari berapa dah kita puasa? Sebenarnya ingat dah. Hari ke-6 dah. Cepatnya lalu. Kan? Hari ke-6 dah kita puasa. So sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam. Okey, insya-Allah dipermudahkan dan banyak kita beramal di sini supaya kita memperbanyakkan sedekah dan sebagainya, supaya semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So insya-Allah kita bertemu lagi di ruang yang sama. Jangan lupa, siapa yang nak promo gila-gila, promo nak cair lemak, promo nak kurus ramping di musim Ramadan ini, jangan lupa klik di link-link yang ada di situ dan anda akan dapat apa? Harga Stevex yang di luar fikiran. Beli satu dapat tiga, beli satu dapat tiga, beli satu dapat dua. Ini beli satu dapat tiga. Dan cepat lagi, itu cuma bagaimana untuk menguruskan badan. Sekian daripada saya Mustafa Fakri. InsyaAllah kita stay safe at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SKV care for you.